Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita sekali lagi dalam YouTube channel aku. Dan seterusnya adalah sudah tentu untuk menonton video aku yang dibuat berdasarkan misi aku, iaitu 30 video 30 hari. Jadi inilah video aku yang keempat. Alhamdulillah masih kata berjaya diteruskan dengan penuh disiplin. Ya, kali ni pakai cekak balik. Weh, makin putih gila rambut aku ni. Banyak gila beban. Okay, tapi tak apa. Bila rambut semakin memutih, mungkin sebenarnya dia cuba mengingati kematian seperti mana putihnya warna kain kafan. Alright. Okay, so untuk video keempat kali ni, video keempat kali ni bukan cerita pasal patung, bukan cerita pasal hantu, tapi kita ke Indonesia sekali lagi ya. Okay, di mana aku ingin menceritakan sedikit tentang sebuah kisah yang pernah panas di Indonesia. Dan kisah ini ialah tentang Sumanto, si pemakan mayat. Alright, so kita teruskan dengan kisah Sumanto, si pemakan mayat ni. Okay, alright. Kisah tentang Sumanto ni cukup popular pada tahun 2003, di mana dia telah ditangkap oleh pihak berkuasa selepas didapati bersalah membunuh 2 orang, curi 1 mayat dan makan ketiga-tiga mayat tersebut. Maksudnya 2 orang yang dia bunuh, dia makan. So 1 lagi mayat yang dia curi dalam kubur, dia makan. Okay, so Sumanto ni dia masa orang menemu ramah dia bertanya kenapa dia buat macam tu, dia kata dia makan mayat tu sebab dia ikut cakap tok guru dia, di mana dia sedang belajar ilmu hitam. Okay, di mana dia kena bunuh, dia kena makan 7 orang, kena makan daging 7 orang. Okay, supaya dia dapat tingkatkan ilmu kebatinan dia, di mana dia akan jadi kebal dan dia akan kekal awet muda. Alright. Okay, so tapi dia mujur lah, dia hanya berjaya membunuh ataupun makan 3 daging sahaja, 3 daging manusia sahaja. Okay, mangsa dia yang pertama ialah rakan sekerja dia sendiri. Dia bunuh rakan sekerja dia sendiri, lepas tu dia makan. Alright, dan masa ni dia selamat lagi. Okay, masa yang dibunuh ni, dia bunuh dengan cara yang agak bersih sebab orang tak jumpa. Okay, mangsa dia yang kedua. Okay, mangsa dia yang kedua adalah seorang penjenayah, pencuri sebenarnya. Sebab masa tu dia tengah berjalan, Sumanto ni tengah berjalan. Okay, tiba-tiba ada orang datang dan cuba nak mencuri, cuba nak merompak dia. Tapi silap besar perompak tu. Dia jumpa Sumanto. Dan akhirnya perompak tu kena bunuh. Dan Sumanto heret perompak ni masuk dalam hutan. Kemudian Sumanto telah menjalankan aktiviti memakan daging dalam hutan tu. Hanya seharian saja diambil untuk dia melapah dan melahap semua daging kat situ. Daging mayat pencuri perompak tu. Tapi dia tak makan organ dengan tulang je. Itu je ditinggalkan dan dibiar membusuk dalam hutan. Tapi yang peliknya masa dia yang kedua ni, ada benda pelik yang Sumanto buat, di mana dia telah memotong alat kemaluan mangsa dia tu dan dia menjadikannya azimat. Sehingga kan pernah sekali masa dia ditemu ramah oleh pihak media, dia siap cakap lagi dia masih simpan azimat alat kemaluan mangsanya yang kedua tu. Scary gila, simpan alat kemaluan orang buat azimat. Tersepak tripod pula. Okay, mangsanya yang ketiga pula, yang ni dia tak bunuh. Masa ni dia dekat kampung dia sendiri. Dan masa tu dia dapat tahu ada seorang nenek ni telah meninggal dunia. Berdasarkan dia dengar pengumuman dekat masjid ke apa. Okay, dia tahu ada nenek dah meninggal dunia. Dan nenek tu pun dah ditanam dalam kubur. Tak sampai 24 jam nenek tu dalam kubur, Sumanto datang dan korek kubur nenek tu dan ambil mayat nenek tu dan bawa balik. Dan dia korek guna tangan tau. Memang guna tangan betul, tak guna penyodok ke apa, guna tangan. Lepas tu dia ambil mayat tu dan dia bawa balik ke rumah. Okay, yang bestnya masa dia bawa balik mayat nenek ni, okay, dia potong daging nenek ni. Dia siap ambil daging-daging yang dah dipotong ni, dia bagi kat bapak dia. Oh, baik hati betul kan. Sharing is caring. Okay, dia bagi kat bapak dia. Dan dia, tapi dia tipu bapak dia. Dia cakap ini daging kambing. Dan bapak dia ambil
dan buat jadi sate. Aduh. Okey, rupa-rupanya daging manusia. Dia masa-masa ketiga ni lah Sumanto kantoi dengan pihak berkuasa sebab dia tanam mayat tu dekat rumah, depan rumah dia je. So masa ni lah dia kantoi. So akibatnya pada tahun 2003 Sumanto ditahan polis, ditahan pihak berkuasa dan dia dijatuhkan hukuman penjara. Okey, tapi pada tahun 2006, okey, dia penjara 2003, 2006 dia dibebaskan lah. Okey, dia dibebaskan dan dia telah menjadi orang yang baik lah katanya. Okey, dia dah berubah, dia dah berhijrah jadi orang yang baik. Dan ada pakar mengatakan, okey, masa pakar periksa dia apa semua, Sumanto ni sebenarnya dia ada masalah sakit jiwa lah. Okey, dia ada masalah sakit jiwa yang menyebabkan dia cenderung membuat kegiatan tersebut lah, iaitu bunuh dan makan daging manusia. Inilah kisah. Dia macam-macam nama lah ada. Sampai dia macam-macam nama ada, iaitu antara yang paling popular adalah Sumanto si cannibal, Sumanto si pemakan mayat semua dan sebagainya. Memang kisah pasal dia ni memang popular gila lah dekat Indonesia sana. Alright. Okay, itulah sedikit tentang kisah Sumanto si pemakan mayat. Alright, terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis. Jangan lupa klik thumbs up dan jangan lupa subscribe channel aku. Okay, kita jumpa lagi dalam video aku yang kelima untuk misi 30 video 30 hari. Kita jumpa lagi esok ah. Alright. Okay, Assalamualaikum. Bye bye.